Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita iaitu pelajaran ke-6. Okay, keunggulan Khulafaur Rasyidin ya. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan antaranya sifat-sifat siapa Khulafaur Rasyidin. Okey. Dan apakah sifat-sifat Khulafaur Rasyidin tersebut. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan apakah sumbangan Khulafaur Rasyidin ini. Okey. Kita tengok dulu. Pertama sekali khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Okey, apakah sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Kalau kita tengok dari sudut politik, okey, dari sudut politik, okey, kalau Abu Bakar As-Siddiq ni, ia meneruskan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab apa? Sebab sebelum selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar lah penggantinya. Jadi, ia meneruskan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita apa? Menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, itu Byzantine. Itu di sudut politik. Okey, dari sudut agama pula, apa sumbangan Khalifah Abu Bakar Siddiq dari sudut agama? Okey, memerangi golongan yang enggan memberi zakat, yang membayar zakat. Zaman ni dah ramai dah mula tak nak bayar zakat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia memerangi orang yang tak bayar zakat. Lagi golongan yang murtad dan nabi palsu. Zaman ni juga dia banyak orang dah mula nak murtad dan ramai yang nak mengaku nabi. Okey, Sayyidina Abu Bakar ni dia perangi golongan-golongan ini. Kami ingat ni dia kalau sumbangan segi agama, pertama, okey, pada zaman Abu Bakar ni banyak yang tak nak bayar zakat, dia perangi orang yang tak bayar zakat. Kedua, golongan orang yang murtad, dan ketiga, nabi palsu. Okey, ini antara masalah yang Abu Bakar Siddiq lalui dan dia mengatasinya. Okey. Khalifah Abu Bakar Siddiq telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di seluruh pelosok tanah Arab. Banyak pelosok Arab ya. Setelah tempat perang Yamamah, itu banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Maksudnya ramai orang yang boleh hafal. Dulu Al-Quran tak boleh tulis. Mereka kena hafal. Bila hafal masa perang ni namanya perang Yamamah, maka yang ramai di antara penghafal Al-Quran tersebut mati syahid. Jadi semakin penghafal Al-Quran semakin kurang. Jadi atas nasihat Sayyidina Umar bin Khattab, Umar dan nasihat kepada Abu Bakar. Okay, Khalifah Abu Bakar Siddiq ni telah mengarahkan Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid, ingat Kamu ingat ni? Ni fakta. Zaid bin Sabit. Okey, supaya mengetahui usaha menghimpunkan Al-Quran. Okey. Dia kena usaha Zaid bin Sabit ni, dia usaha untuk menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu. Dulu kalau nak tulis ni ada yang tulis pada batu. Tulis pada kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Okey. Yang mana yang berkaitan dengan Al-Quran dikumpul. Okey. Salinan ayat Quran ini yang dihimpunkan itu kemudiannya disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, okey, Sayyidina Utsman bin Affan dan Hafizah, isteri Nabi Muhammad, Hafsah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah mati semua, ramai orang penghafal Al-Quran mati. Masa tu dia tengok dah semakin ni dia kumpul balik naskah-naskah Al-Quran ataupun hafal Al-Quran. Dia cuba tulis. Okey, ini adalah sumbangan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari sudut agama. Kita tengok pula sumbangan Khalifah Umar bin Khattab. Okey. Jangka masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ni dianggap sebagai zaman keemasan. Maksudnya penjulung kali. Okey, zaman khalifah ni adalah pada zaman Khalifah Umar Khattab. Kenapa? Kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin kerana banyak pembaharuan. Sebab apa? Sebab dia banyak pembaharuan dan perubahan telah dilakukan. Okey, zaman ini zaman pemerintahan beliau juga merupakan zaman perluasan wilayah Islam. Maksudnya waktu berkembangnya wilayah Islam ni pada zaman Umar bin Khattab. Okey, apa sumbangan dia? Yang ada 4 kategori kat sini. Okey. Kita tengok satu-satu.
Sudut yang pertama, kategori politik. Apa yang Sayyidina Umar ni buat waktu dari segi politik? Yang pertama, menubuhkan Majlis Syura. Majlis Syura ni tempat-tempat perbincangan lah. Macam kita ni, parlimen lah. Menunjukkan parlimen tu. Tempat perbincangan penentuan. Okey, itu maksudnya Majlis Syura. Membahagikan jejahan Islam kepada beberapa wilayah. Dan takbir oleh Gubernur. Okey, dia buat Gubernur. Okey. Ketiga, menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, jabatan percukaian dan jabatan pembenderaan negara. Banyak ada wujudkan jabatan-jabatan ni. Dan sekarang kita kat Malaysia pun ada buat juga, betul kan? Okey. Seterusnya, sumbangan dari sudut sosial. Okey, pergaulan. Sosial ni adalah pergaulan. Okey, apa benda yang dibuat dari segi sosial? Okey. Menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Tengok. Macam kita kat Malaysia pun ada kan. Macam kerajaan nak bagi bantuan apa semua kan. Okey, first fokus pada golongan yang rendah dulu. Lepas tu B40. Lepas tu dan ke atas. Okey, B40, M40 dan ke atas. Okey kan. Banyak sekali kita pun fokus kepada orang yang susah-susah dulu. Okey, bagi bantuan. Betul kan? Okey. Mengasaskan takwim Islam. Membuat takwim Islam. Jadual takwim tu macam senang cerita orang panggil apa? Takwim orang panggil apa? Kalender. Kalender. Okey. Dia takwim Islam tu sendiri. Okey, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Okey, wujud yang pentadbiran tanah undang-undang pentadbiran tanah. Okey, ini dari sudut sosial. Dari sudut ekonomi. Okey, macam mana nak membangunkan ekonomi? Okay, menubuhkan Baitul Mal. Okey, memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Okey. Ni antara mewujudkan macam mana nak bina balik ataupun nak collect dana. Okey. Ketiga, membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian. Okey, daripada kawasan tandus, okey, Khalifah Umar ni dia buat satu tali air supaya satu tempat, bukan satu tempat saja subur, maka tempat-tempat yang kata apa, tidak menerima air pun dapat juga air dengan membina terusan tadi. Okey. Sebab apa? Bila tanah subur maka boleh buat cucuk tanam. Okey, bila ada cucuk tanam, maka nanti bila tanam banyak mereka pun boleh jual. Okey, sebab itu yang dinamakan sebagai ekonomi, macam mempertingkatkan ekonomi negara. Bila banyak orang boleh menjual, okey, bila ada konsep jual beli, maka ekonomi negara pun akan bertambah. Itu maksudnya. Okey, seterusnya ketenteraan. Okey, mengemaskini angkatan tentera, memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang. Okey, itu disudutkan ketenteraan. Ada 4 kategori kat sini. Yang ni kamu kena baca balik dan ingat. Okey, soalan dia akan tanya, okey, apakah sumbangan Khalifah Umar bin Khattab dari sudut ekonomi? Jadi kamu tengoklah ni apa benda. Ni hafal ni, ingat fakta-fakta ni. Okey. Soalan selalunya dia akan tanya sumbangan, dia mungkin akan pilih salah satu ataupun 2 sahaja. Okey. Antaranya lah. Okey, seterusnya. Habis berkaitan dengan sumbangan, ada ke tak? Okey. Sumbangan Khalifah Ali. Osman bin Affan. Okey, tadi dah 2 orang dah. Okey, khalifah. Sekarang ni khalifah yang ketiga, iaitu sumbangan Khalifah Osman bin Affan. Khalifah Osman bin Affan ni telah menggariskan beberapa polisi baru. Itu pemerintahan beliau. Beberapa perubahan yang dilakukan melibatkan kebajikan rakyat, politik, ekonomi, ketenteraan dan pembaharuan diri di sudut agama. Okey. Kita tengok dari sudut sosial. Sama juga macam Sayyidina Abu Bakar tadi. Cuma dia sikit-sikit. Okey. Sosial, apa yang dibuat? Khalifah Osman buat apa? Berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Okey, itu di sosial. Di sudut politik pula, memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran, mengukuhkan peranan Baitul Mal, okey, untuk membiayai pembangunan negara. Baitul Mal ni macam kita sekarang ni macam bank lah. Okey, bank. Okey. Tempat penguruskan duit. Itu namanya Baitul Mal. Okey.
Okey, di sudut ketenteraan, mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera. Okey. Okey, tentera apa? Tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penggelutan. Okey. Penaklukan. Okey. Ha. Di sudut agama pula, membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat-ayat yang dikenali sebagai Mushaf Osmani. Pada zaman Khalifah Osman, Al-Quran yang dikumpulkan tadi, yang Sayyidina Umar kumpul dengan Sayyidina Abu Bakar tadi, kumpul. Okey, pada zaman Khalifah Osman inilah, Osman minta dia menulis semula. Disebut sebagai Mushaf Osman. Yang kita nak pasal ni, kalau cuba tengok dalam Quran kita yang ayat yang ada sekarang ni, dia tulis itu tulisan tulisan Quran, tulisan Osmani. Perasan tak? Cuba buka Quran. Ni zaman Khalifah Osman lah yang kita nampak tu. Okey. Memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat dan mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Okey. Membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Okey, ni ada di sudut agama. Okey, last sekali adalah sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib. Okey, sebaik-baik menjadi khalifah, Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu telah berhadapan dengan krisis dalaman negara sehingga menjejaskan tumpuan kepada pembangunan negara. Namun beliau telah melakukan beberapa tindakan. Okey, masa zaman Ali ini dia ada berlaku sikit masalah dalaman. Okey, menyebabkan dia terjejas sikit, katanya jejas tumpuan dia terhadap pembangunan negara. Tapi walaupun macam tu, dia ada juga sumbangan dia terhadap pemerintahannya. Dari sudut sosial, apa yang pembaruan dia, sumbangan dia, berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Walaupun kucak-kacir dan macam mana pun, dia usaha juga supaya tidak berlaku pertumpahan darah. Okey, tidak berlaku peperangan yang dahsyat. Okey. Kedua, di sudut ketenteraan, membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Okey, dia buat markas. Markas ni tempat tentera lah. Okey. Ekonomi, meneruskan kutipan jizyah. Okey. Ini yang Sayyidina Osman, Sayyidina Umar buat. Okey. Keempat khalifah ini telah menunjukkan contoh kepemimpinan yang bertanggungjawab. Mereka berjuang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup rakyat jelata. Okey, senang cerita. Keempat khalifah ni, walaupun keadaan mereka adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yang paling dekat, dan mereka belajar daripada Nabi macam mana nak memimpin negara. Dan banyak sumbangan-sumbangan mereka terhadap dunia Islam. Jadi kita kena ambil perhatian apa yang perhatian dan pengajaran apa yang dilakukan oleh keempat khalifah atau khulafa ar-rasyidin ini. Okey, boleh faham kan? Okey, seterusnya pengajaran daripada tajuk ini. Apa yang kita boleh ambil? Umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat. Agar diredai Allah SWT. Kita kena usaha. Kita kena contoh. Ambil semangat-semangat yang telah dikeluarkan, yang telah ditunjukkan oleh para khulafa ar-rasyidin ini. Sifat-sifat mereka yang sangat dahsyat. Yang mana kalau kita manfaatkan waktu di dunia ini, kita akan mendapat kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Bukan itu saja. Malah rakyat ataupun orang sekeliling kita pun akan menyukai kita juga. Hidup kita pun akan senang. Kedua, umat Islam perlu bersikap berani menegakkan kebenaran. Dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Kita kena berani. Apa saja yang kita buat, kalau benar kita kena berani, jangan takut. Itu konsep dia. Benar kerana berani. Boleh kan? Nak buat apa-apa pun kerana lisan, kita kena berani. Sifat berani, sikap berani tanam dalam diri kita. Terutamanya yang lelaki lah. Keberanian kamu tu kena lebih power sikit. Yang ketiga, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama. Ini penting ya.
Okey, kalau ada orang cakap berkaitan tentang agama apa, okey, menindas tentang agama kita, kita kena bangun. Kita kena tegakkan. Okey, kita kena pertahankan. Kita sanggup berkorban kerana agama. Okey? Boleh kan? Okey, kalau kita mati pun, insya-Allah kita akan mati syahid. Okey, mati syahid antara yang diimpi-impikan oleh orang Islam. Sebab apa? Sebab orang yang mati syahid ini direct terus. Okey, mati syahid direct terus ke syurga. Okey, waktu mati tu, waktu mati syahid dia masa dalam kubur dia hanya tempat kata apa? Tunggu saja, tempat menunggu sahaja. Untuk nanti waktu masuk syurga nanti. Hebat. Okey, dahsyat. Okey, seterusnya yang keempat, kita perlulah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa. Okey, macam sekarang, okey, kebetulan negara kita sekarang pun pemimpin kita siapa? Orang Islam. Dan dia pun banyak bantu kita. Kita kena menghargai apa sahaja bantuan yang diberikan. Okey? Selagi tidak melanggar syariat Islam, selagi itulah kita kena patuh. Okey? Okey, itu antara 4 pengajaran yang kita dapat ambil dalam tajuk ini. Okey, keunggulan tentang Khulafa ar-Rasyidin. Okey, insya-Allah moga-moga Ustaz harap okey boleh faham. Kena baca, kalau tak faham cuba baca lagi ya. Baca. Ini tak boleh, kita tak boleh ambil mudah. Okey, kalau berkaitan dengan sirah ni, kamu kena baca. Siapa yang tak baca sekali tak faham, baca lagi. Tak faham juga tanya saya. Okey? Sebab dia adalah fakta. Okey? Kalau fakta ni kamu kena baca satu persatu, setiap ayat demi ayat. Tengok ayat ini dia nak kata tentang apa. Okey, sebab apa? Okey? Kena faham betul-betul. Okey. Okey, ada apa-apa persoalan? Kamu nak tanya saya sekarang? Boleh faham? Okey, insya-Allah saya harapkan semua boleh faham. Okey. Kalau tak ada apa-apa, boleh faham semua kan? Insya-Allah. Okey, kalau tak pun kamu tiba-tiba kalau kamu ulang kaji nanti kamu teringat satu benda kamu nak tanya, kamu boleh direct tulis mesej ke dalam grup tersebut. Okey, atau berbahagian komen. Kamu boleh tulis terus. InsyaAllah kita akan sama-sama bincang. Yang mana Ustaz boleh jawab, Ustaz akan jawab. Okey? Jangan takut, jangan malu. Bab belajar kita jangan malu. Jawab belajar kita jangan malu. Okey, malu pun kena ada pada tempatnya. Okey, boleh kan? Boleh semua? InsyaAllah. Okey. Jadi, pertama sekali ucapkan tahniah kepada kamu semua. Okey, moga-moga kamu faham apa yang saya ajar hari ini. Ulang kaji balik daripada yang awal, okey, sehinggalah yang terakhir ini. Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey, kalau semua faham, saya akan tutupkan kelas kita ini. Okey, dengan tasbih kafarah was suratul 'asr. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.